Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rasulullah alhamdulillah lisani yafqahu qawli waj'alni wasiran min ahli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita dan juga kami bertiga malam ni boleh teruskan rancangan channel ataupun siaran langsung dalam salur update pusat pembudayaan Islam. Jadi alhamdulillah malam sambung tentang bicara berkaitan dengan dar ataupun negara di dalam pandangan Islam. Setelah mana kita sudah tubik 2 EP berkaitan dengan isi dar. Daripada EP yang pertama kita kecek tentang bab negara dalam pandangan Islam. Dan juga para ulama lah yang membahagikan dar beberapa jenis sepertinya Darul Islam, Darul Ahli, Kufar, dan juga Darul Harbi dan sebagainya. Itu adalah cara bahagi oleh para ulama. Jadi malah Allah kataku dan cara sambung pula berkaitan dengan hadar ataupun negara di dalam pandangan Islam. Kerana isinya banyak untuk kita bicara. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Haji Mahmud bin Haji Ismail dan juga satu lagi Haji Abdullah bin Haji Yunus. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata minta tim ngan hak pepang kita tu suara dak bunyi dak masuk dak ganggu lah. Ya. Ya. Okey. Baik. Ya. Okey. Kalau kita terus sikit dah untuk sambung hak itu kalilah minggu kali bau ni EP yang kedua berkaitan dengan hadar. Untuk bagi minggu ni kita nak kecek tentang bab hukum dah untuk mendalami lagi. Bagi sidang penonton yang bersama dengan kita di Pukis Channel, kalau ada soal ataupun nak buat pengusyuran, mau pertanyaan, membuat pertanyaan, boleh ataupun sila komen di bawah tu dan insya-Allah pihak Haji Mahmud kita akan baca komen dan juga kita ambil benda tu ambil soalan tu menjadi bahan untuk diskusi pada malam ni. Untuk sebelum kita nak diskusi, kita nak dengar dulu satu seksi iaitu hak isi lebih kurang tengah jam dan juga seksi yang dua tengah jam yang kedua tu kita kecek tentang hak komen ataupun soalan-soalan yang dilontarkan oleh sidang penonton dalam page kita pada malam ni. Kalilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat dah. Hujan tu orang Kedah ni di Benastar ni. Alhamdulillah. Bau sirat lah ni. Sirat lah. Okey dah. Boleh terus dah untuk malam ni. Untuk sebenarnya dar dalam pandangan Islam, ia ada hukum. Bagaimana hukum dar ataupun hukum dalam membina sebuah negara di dalam pandangan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى إلى قيام الساعة أو كما قال. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam kepada Ustaz Ramzi, PJ kita. Jadi alhamdulillah, malam ni kita boleh sambung lagi tentang kita dah kecek tentang dar. Tentang dar Islam. Maka kita alhamdulillah sudah bagikan atau memberi pengertian tiap-tiap dar, dan kita wayak di awal-awal lagi kata dar Islam dan darul kufri itu tidak ada di dalam Quran dan di dalam hadis Nabi. Hanya ulama-ulama. Di korong yang kedua, dia bagi darul Islam, darul kufri apabila umat Islam ataupun agama Islam ni hidup pergi di kawasan demo, hidup buka negara-negara bukan Islam, maka di situlah baru timbul istilah darul Islam dan darul kufri. Dan cara umum, tiap-tiap tempat duk jalan hukum syariat Islam, orang panggil darul Islam. Dan tiap-tiap tempat tak berjalan hukum syariat Islam, orang panggil darul kufri. Maka mudah kita nak beza di antara darul Islam dan darul kufri. Kemudian kita wayak prinsip nak mengetah dalam darul Islam, Islam kita ni terdiri daripada 10 prinsip yang mana kita sebut dah. Tarik dulu prinsip-prinsip untuk kita nak menghukum secara Islam di satu-satu negara ataupun di satu-satu tempat. Lalu tu kita wayak tarik dulu prinsip nak hukum cara Islam ni ada 10. Yang pertama, Islam kita ni cara mengetah dia iaitu syura. Cara mengetah dia ialah syura. Maka selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati, semua sahabat sorak siapa nak jadi khalifah selepas Nabi. Nabi tu tak kena ada kecek dah kerana pelantikan Nabi daripada Allah. Tuhan pilih Nabi kita dan untuk mengetah negara Islam pertama di atas muka bumi dan untuk melaksanakan hukum syariat Islam di atas muka bumi. Maka masa Nabi itu kita tak kena kecek lah. Kerana Tuhan pilih dia, Tuhan latih dia sebagai Nabi dan Tuhan ni tak Nabi itu duk jalankan hukum syariat Islam, dia ni sebagai orang mengetah. Ataupun orang panggil musyarrih. Selepas Nabi kita mati, timbul sistem Islam cara mengetah Islam iaitu syura, kena sorak. Maka sahabat sorak di Sa'idah Bani Saqifah tu, Saqifah Bani Sa'idah, iaitu jatuh atas Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar. Selepas daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Osman. Lepas daripada Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Maka ambil daripada Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali, orang panggil khilafah. Khilafah. Dan Nabi kata al-khilafah salasun. Mana lepas Nabi tu khalifah yang mengetah lepas Nabi 30 tahun. Lepas itu Nabi kata malikun udud. Iaitu raja pakak-pakak pergi kisi. Maka ambil daripada khalifah Muawiyah, suk sampai habis mengetah negara Umayyah, orang panggil Daulah Umayyah. Cara mengetah raja. Mana ada raja, ada latih naik dia. Ataupun raja muda. Maka sistem khilafah mula-mula sekali itu, ditukar jadi sistem pelantikan raja. Maka dalam Islam ni ada dua bentuk untuk kita nak mengetah cara Islam. Satu, cara dengan syura, seperti mana mula-mula. Yang kedua, cara pelantikan seperti mana negara-negara hak belakang Daulah Umayyah, Daulah
dan Abbasiyah. Maka dalam mengatakan Islam ni, prinsip pertama syura ni, alhamdulillah, kita jelas dan kita dah boleh tengok semua. Yang kedua, kita ayat al-musawah, kesamaan. Islam ni ada beza dah. Semua tu sama di hadapan hukum syariat Islam. Tak ada siapa maksum malaikat Nabi Muhammad. Bila Nabi kita mati, Ramzi, tak ada orang maksum. Makna apa maksum? Maksum makna salah. Orang yang tak salah Nabi kita seorang. Kerana Tuhan jaga dia. Dan Tuhan ampun kesilapan Nabi, sama ada kesilapan dulu ataupun kesilapan belakang. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maka ayat ni Tuhan ni menyatakan kata Nabi kita tak ada salah, tak ada dosa, tak ada silap. Maka Nabi kita seorang yang maksum di atas dunia ni. Adapun hal lain lagi sama berlaku. Makna apa sama? Makna hukum syariat Islam kena jatuh atas dia. Kena berlakukan atas dia. Kena laksanakan di atas dia. Tak kira siapa, ambil diraja suk siapa hamba. Contoh. Dalam Islam ni, suruh semaya, maka raja kena semaya, hamba pun kena semaya. Dalam Islam ni suruh puasa, raja kena puasa, hamba pun kena puasa. Dalam Islam ni suruh keluar zakat. Raja kena keluar zakat, hamba pun kalau orang berdekakan dia yang kaya, dia kena keluar zakat juga. Dan dalam Islam suruh mengerjakan haji. Kena juga haji walaupun dia raja. Dan kena pecah kehebatan dia dok pakai barang mahal tu. Baju mahal dan kejatik ke dia ni dan alat-alat dia kena pakai ihram putih so. Tu nak kata agama kita ni kesamaan. Cara macam Islam. Sebab tu kita yang dah dulu, siapa buat salah kena hukum. Walaupun Nabi kata anakku Fatimah kalau curi buat kekat tangan. Sayyidina Umar godai anak dia Abu Syahmah. Kerana dia berzina, maka hotel 100 hotel tak belakang. Tu nak kata anak khalifah pun kena godai. Anak khalifah pun kena godai. Kerana apa? Semua itu sama di hadapan unek-unek Islam dan Quran dia. Yang ketiga kita kena taat kepada pemimpin. Wajib kena taat kepada pemimpin. Makna apa? Siapa-siapa tak turut pemimpin, dosa. Waliul amri. Waliul amri, maka semua ni kena taat. Mana dalil? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Bila mu hala tangan bai'ah. Bila mu bersumpah kata aku nak turut mu, aku nak patuh taat kepada mu, maka wajib di situ mu kena taat. Maka Nabi kita ni awal-awal puak Madinah tak kena taat Nabi. Tapi bila Nabi hala tangan, bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah yang kedua, Nabi bai'ah Ridwan, Nabi bai'ah ketika buka Mekah. Banyak kali Nabi kita bai'ah. Maka bila kita bai'ah ni, wajib kita kena taat kepada pemimpin. Kalau kita tak taat, maka kita berdosa, kita ni salah. Berdasarkan ayat tadi, wa ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Yang keempat, hukum Islam kita nak mengetahui ni, iaitu wajib kena melaksanakan Quran dan hadis ataupun syariat Islam. Syariat Islam kita ni bukan Quran hadis saja. Nabi ayat taraktu fikum amran isnan ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Bila kamu berpegang dengan dua perkara aku tinggal kata Nabi, kamu tak akan sesat, iaitu Quran dan hadis. Maka ulama bila dia tengok mada kedak Quran dan hadis. Maka kalau kita tengok le Quran hadis tak ada ayat kata dangtong tu haram. Quran hadis tak ada ayat kata ganyo tu haram Ramzi. Yaba tu haram. Quran hadis tak ada ayat kata orang salah kena mekah legau. Quran hadis tak ada ayat kata orang buat salah kita kena perak. Malah syari le Quran dan dalam hadis tak temu. Maka kalau kita kata syariat Islam kita duk gantung dengan Quran hadis,
maka dah cara mengetahui Islam ni kurang. Oh, pas nak buat go. Ada nak Quran sebut kena buat go. Boh orang jahat, boh hasil go. Ada nak Quran sebut kata kena perak orang buat salah. Orang lakah pi merah. Orang tak boleh kenik. Tak ada. Maka bila tak ada Quran nak minta Islam nak mengetahui ke mana. Ada dia dok uti pak pi merah, bakal lakah pi merah lebih. Apa? Quran ada ayat kata salah. Hadis Nabi ada salah. Lalu tu ulama kata syariat Islam kita ni bukan sumber dua ni saja untuk buat terbit hukum syariat. Masadir tasyri' hak ulama Islam ijma' pak. Mana semua mazhab, semua ulama kata wajib kena pakai dengan pak perkara ni. Apa dia? Iaitu satu Al-Quran. Maka Quran wayak apa? Agak haram, maka haram. Yang kedua hadis. Hadis Nabi. Maka Nabi kata kena semaya 5 rakaat. Kena semaya 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Quran ada ayat. Quran kata wa aqimus solah saja, suruh semaya. Maka kita cari le Quran semua, tak ada sebut kata subuh tu ada ke tak, zuhur ada ke tak. Maka mari hadis Nabi terangkan menyatakan kata subuh tu 2, zuhur tu 4, asar tu 4, maghrib 3, isya 4. Tu nak kata cara nak atubik hukum iaitu yang kedua hadis Nabi. Yang ketiga al-qiyas. Bila Quran kata arak tu mabuk, arak tu haram, maka dalam ketong tu haram ke tak? Tengok oleh Quran tak ada sebut dalam ketong. Tak ada sebut ranyo. Tengok oleh hadis pun tak ada sebut dalam ketong. Tak ada sebut ranyo. Maka kita qiyas. Quran ni haram arak apa? Kerana mabuk. Maka ilak dia mabuk. Maka tiap-tiap benda mabuk adalah haram. Kerana Nabi kata kullu muskirin haram. Tiap-tiap benda mabuk adalah haram. Tak kira benda mabuk tu arak ke, debu ke, ganyo ke, apa ni, ketong ke, ubat gila ke, taik lemu ke, ikut apa mabuk, adalah haram. Tu yang panggil kita ambil dengan qiyas. Quran ada ayat kata kita tumuk orang tua kita, ibu bapa kita ni haram. Quran kata wala taqul lahumā uff. Janganlah mengata kepada ibu bapa uff. Tu dosa. Maka dengan qiyas kalau dosa dah kerana tu menyakiti hati orang tua. Pas tumuk lutut ni tak kena kecek lah mesti. Kalau lebih panggil qiyasul aula, lebih dosa lagi. Maka sumber yang tiga dalam syariat Islam kita ni iaitu al-qiyas. Kena qiyas. Tiap-tiap benda kena qiyas. Yang keempat al-ijma'. Bila ulama ijma', maka dah wajib kita ni kena buat amalan tu. Maka tiap-tiap hukum yang kita dah buat di hari ni, ulama ijma'. Ulama ijma' kata jual beli tu adalah halal. Ulama ijma' kata riba tu adalah haram. Ijma'. Maka mari orang di hari ni nak kata ada ulama kata riba tu tak apa. Tak ada. Kerana ulama sudah ijma' dah. Bila hukum tu diijma' oleh ulama tak kira di masa mana-mana, maka ijma' tu tetap hukum dia sampai kiamat. Mari ulama di zaman sekarang lah ni nak ubah ijma' ulama dulu tak boleh dah. Kalau mu nak ijma' hukum baru hak ada di zaman mula ni. Maka hak ulama dulu ijma' dah mu tak boleh ubah dah. Ni masdar yang keempat iaitu ijma'. Maka empat sumber ni ijma' ulama Islam, mazhab-mazhab Islam dan fiqh-fiqh Islam kata wajib kita kena ambil hukum Islam, cara nak mengetahui Islam daripada empat sumber. Ada lagi ni. Kerana masadir tasyri' tempat sumber nak ambil hukum Islam ni ada 10. Maka ni lagi khilaf ulama. Di antaranya apa? Iaitu al-masalih al-mursalah, benar maslahat. Ada ulama nampak, ada ulama tak nampak. Saddu zara'i, ada ulama nampak, ada ulama tak nampak. Lagu mana? Supaya ulama kita, orang Tina bawa kereta tak ada salah. Rumah kita jamin-jamin mana? Dari Tina bawa kereta mesti. Tapi di negeri Saudi dulu,
Salah orang tina buat kereta. Paham mana? Ada Facebook kan? Ada hadis royak kan? Ada qiyah kan? Ada ijma' kan? Tak ada. Faham mana? Dia panggil sadduz zara'i. Katuk jalan nak pergi kepada benar bahaya. Bila lepas buat tina arak buat kereta ni, akan timur ngeceh, akan timur dah bebah, akan timur supaya di zaman ni. Bila Saudi izin dia ke tina bawa kereta. Maka lu buat dia bakal sadduz zara'i. Katuk jalan nak pergi kepada bahaya. Maka di tempat dia orang tidak bawa kereta. Tapi di tempat kita ni, kita tak bakar tu. Boleh orang tidak nak bawa kereta. Itu nak kata masdar sadduz zara'i ni ada ulama pakar, ada ulama tak pakar. Begitu juga al-masalih al-mursalah. Masalah ni mana benar maslahat. Seperti kita orang salah kita bogok maslahat. Orang lakah pi merah kita kita perak 500, kita perak 1000, maslahat. Orang ikut uneh-uneh kita buat di hari ni untuk nak wilaca kita untuk nak jadi teratur dah kereta kita, maka kita bakal maslahah al-mursalah. Maslahat hok banyak-banyak ikut kita nak buat. Maka negeri ni tak serupa negeri itu di segi maslahat. Tengok kalau rumah kita dengan Malaysia tak serupa dah. Mak kita tak boleh kenik tak apa. Malaysia tak boleh kenik RM400 kena perak. Tu nak kata maslahat tak sama dah. Free kena duit demo. Kita make duit rakyat RM400 tu 4,000 kok rumah kita. Free raja make. Dosa ke dah? Kalau kena bahar tu. Pas hari-hari berapa orang tak boleh kenik. Sebab tu ada orang tak sepakar maslahat tak boleh. Dia nak agak kenik, tak sepakar kenik ikut dia hari dia. Mesti nampak gitu. Tapi ada yang mana kata, tak, kena pakai kenik. Kalau tak pakai kenik dah, pala tu otak dah tepek di cumi kereta tu. Tak lagu. Tapi sebab kenik tu lah, dah, dia selamat. Maka tu panggil masalah, mursalah, masalah. Dan banyak lagi seperti al-adah, benar adat istiadat rumah kita. Bila kita dah nak mengetah cara Islam Isak di rumah kita ni, kita nak hapus belakang adat rumah kita. Adat makan pulut kuning, adat makan sirih pinang, adat main wah boleh, adat budaya rumah kita ni. Kita nak hapus Maka adat ni menjadi sumber hukum. Bila rumah kita ni, ya ada nikah, ya ada pulut, ya ada mengatar, ya ada nyamuk. Tu semua panggil adat. Di zaman-zaman mana dah rumah kita dah buat lagu tu. Bila kita mengatakan Islam kata, Nabi tak ada buat nyamuk. Nabi tak ada buat apa ni makan pulut. Ya ada bukan Quran hadis saja. Ada dia panggil adah al-adah muhakkamah. Adat tu menjadi hukum untuk kita nak mengetah dalam negeri. Dan ada qaulus sahabi. Kata-kata sahabat. Ada al-istihsan. Benar-benar nampak molek. Seperti kita buat makluk. Benar molek tu, benar molek. Nabi tak ada buat. Rumah kita ni, takkan ada hukum. Maka masuk dalam bab al-istihsan, bab molek. Dan banyak lagi, Ramzi, sumber-sumber kita nak mengetah dari cara Islam ni, bukan Quran hadis saja, Ramzi. Baik, terima kasih Wasopo galik dengar. Jadi banyak. Alik. Yang sengat molek kursi ni, kan dengar. Dengar galik. Jadi ada soalan mula mari dah ni saya duk tanda gapo semua saat ni takut dan kalau giskak takut itu jadi tak jatuh buka yang soal yang pertama berkaitan dengan satu prinsip hak kalau royak ni iaitu taat ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Okey, ati Allah jelas wa ati ar-rasul jelas, lepas tu wa ulil amri ni nak taat ulil amri di hari ni kalau bagi masyarakat kita ni sekadar mana hak itu boleh turut ulil amri. Nak berotak dia boleh kedak, kalau dia tak molek, dia tak buat mengikut apa yang disuruh oleh syarak, sekadar mana kita boleh ikut dia ni. Kalau tengok kita ni ulil amri dia hak mana ulil amri ni nanti nak masuk ni. Kalau tengok ulil amri mah kita,
Kalau di rumah kita di Hining ada panggil kata mekanisme ataupun konkai cara duk meretah ni banyak. Satunya melalui email kalau di kampung di masjid. Kita nak turut mana? Ada tok nebel, ada tok email. Kadang-kadang ada bahagian borihan tu. Demo-demo tu hak mana hak masuk di ulil amri bagi kita, khususnya orang pak mau kita di hari ni. Kau semua tu sebagai ulil amri kita belaka. Duk di badan mana kena mengikut belaka. Jadi orang sore tu rakyat tu lah tu dalam kampung tu, tok email tok nebel rakyat tu lah tu. Tu patut tu hak mana ni? Nak turut tak email, tak nebel so turut dia. Tak turut tak nebel, turut tak email dia satu hal. Tak turut nayuk botol dia satu hal. Kena juga tu kena tu Pak. Kita dah kena dah lagu ni lah ni, dah kena dah. Kita dah kena dah lah ni. Lagu mana ni? Ulil amri, orang kafir cerak tak ada ulil amri kita. Nah, ni Islam bakal cerak tak ada ulil amri kita. Kerana Tuhan kata wa atiullaha wa atiur rasulah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri daripada kalangan kamu, iaitu daripada kalangan orang Islam. Maka ulil amri kafir di atas Islam tak ada. Pak kita dah taat di hari ni. Dah kaja SY mengetahui Islam, taat politik, taat kameran, taat gilah. Dah maslahat, taat cari makan, taat nak hidup, taat lagi. Nah, koyak gi. Adapun taat hak Tuhan suruh tu tak ada. Kerana apa? Wa ulil amri sini, ulil amri minkum. Maka ulil amri minkum di sini, dah kita ambil di hari ni ambil ni di atas di segi wakil rakyat, di segi apa ni soso, sowo, soco, oboco, nah, apa nama ni nayuk, tanebe, tok menek. Maka semua ni ulil amri yang dilatih oleh mengetahui kafir. Maka di segi pandangan hukum Islam ni, puan ni, tak ada iktibar di segi taat. Tak ada iktibar di segi taat. Maka tak Nabi suruh. Aku turut apa? Bukan turut takut dosa. Aku turut takut salah unek-unek. Wakil rakyat suruh. Apa mengkata cari bubur? Takut salah unek-unek. Apa mungkin orang putih takut salah unek-unek. Kalau tak apa. Lagu tu di hari ni, pemimpin kholi rakyat sana ambil di wakil rakyat semua tu dibuat oleh mengetahui kafir. Maka tak diiktibar oleh syarak. Maka hak kita buat diri mana? Ulil amri kita ni iaitu email kampung. Terdiri di atas majlis. Maka majlis tu di hari ni ulil amri orang Islam ni iaitu hak tinggi sekali di rumah kita Majlis Agama Islam. Namanya dah Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam ni lah ia di ulil amri kita. Apa? Kerana kita di hari ni duk tidur dengan bini kita sah. Kerana majlis kata sah. Sebab tu duk tidur boleh ini. Kita duk cerai atau tolak. Sah. Kerana majlis kata sudah cerai dah. Kita duk bagi saka boleh anak-anak kita dah. Sah. Kerana majlis kata benar ni muak kena dah dengan hukum syarak. Dan kita duk puasa. Kita duk raya. Kita duk buat semua amalan Islam. Kita tunggu perakat ataupun istiharat ataupun sohai daripada kamakan ataupun Majlis Agama Islam. Maka di hari ini di segi agama dua sama tara, ada khalifah Islam, ada pemerintah Islam, Majlis Agama lah tempat rojok ke tempat kita kena turut. Maka kalau turut siapa-siapa pergi deraka tak turut majlis, maka dia ni dosa. Di segi apa? Di segi agama. Adapun kalau majlis kata, Tok Imam, anak makmum, isak buat kita semua bakat kena diri dapat raja gambar raja siye. Tu tak wajib taat, tak pergi tak dosa. Kenapa? Kerana giduk wak hormat raja siye, giduk wak hari negara hari apa tu, itu masalah politik. Maka orang nak buat lagi takut dengan kameran orang tak sewa tak salah di segi syarak. Adapun bila majlis kata isak puasa,
Aku dah setengah majlis. Aku nak turut Mekah. Dosa. Majlis kata Isak raya. Aku dah seraya. Aku nak turut Mekah. Dosa. Nah, tu. Kalau. Ya, 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 ya. Nampak pelik tu. Nampak pelik. Apa nak balik? Apa nak balik? Apa nak balik? Kan lagi ya. Poso hari raya tu Mekah ni. Tak tu saya turut majlis ni. Jadi dosa bagi pendapat hak kali ni dah. Kau gono. Ha? Orang bila ya ambil orang ada sana mu menikah dengan majlis. Mu cerai dengan majlis. Mu dah buat urusan mu apa semua dengan majlis. Maka mu buat majlis tu adalah ulil amri dah. Ulil amri mu. Tiba-tiba bila ulil amri kata Isak puasa, mu tak saya turut. Ataupun Isak raya, mu tak saya turut. Maka mu ni dosa. Mengikut tempat dari sini dah. Ya sebab benda ni biasa pernah berlaku di mau kita ni. Ha? Sampai kau nak ayat itu. Lain. Hak ni poso, hak ni duk raya. Jadi susah kita ni. Kita berjalan kata. Sebab tu kalau turut pilih, kita nak kecek cara mengetah dan cara nak turut pemetahan. Kalau turut nafsu, tiap-tiap orang boleh kecek aku nak turut Mekah, aku nak turut Mesir, aku nak turut nafsu. Kan? Adapun kalau nak turut cara metahan, salah nak turut dah hak cula Mekah perakat. Mu nak turut unek-unek Mekah kan? Bila mau menikah di Mekah kan? Bila mau cerai di Mekah kan? Dia rumah lah. Aku mana umpah mari di bak puasa bak raya menawak Mekah wali amri. Tu panggil. Nah, tak kena tu. Ya. Sikit uno gi saat ni majlis dah. Okey, majlis ni masih lagi dalam sistem kawalan majlis melalui email di lapengnya masing-masing tu. Dan juga majlis diri tu dia WhatsApp ada gapo tu dia kena tepat suk dia tu di Cula Raja Menteri. Pas Cula tu jadi satu badai asal tu panggil tu jadi penasihat raja dah. Lepas tu sekarang dia hari ni supaya majlis diri pun jadi pihak Kesuang Mahathai pun jadi make kira sikitlah. Jadi nak kata jadi ongkon di bawah badai yang penuh-penuh dak juga. Cumanya jadi dia jaga idea tu. Di sini ni masuk hal ulil amri lagi ni sebab akhir tempat suknya kena duk gantung dengan lemah tu juga tu. Bukan boleh bebas dengan 100%. Ada. Di segi kita turut majlis, ya ada dosa, ya ada kita turut boleh. Kalau saya turut tak dosa. Sebab ni lah. Nah, saat ni ada majlis perakat, hari raja mati, hari raja muanok, hari raja apa, pakak tu baik. Pakak main hajak, pakak ke apa. Lepas tu ada orang tak semari. Ada orang tak tu baik berdiri dalam raja. Ada orang tak. Tu tak dosa di segi syarak. Faham tu? Adapun kalau majlis perakat Isak puasa, ada orang yang puasa, tu baru dosa. Kerana hak mula-mula majlis perakat tu, seperti Ramzi kata, majlis di hari ni bukan 100% dia bebas. Maka di situ bila raja perintah hasil perintah, majlis kena turut. Maka rakyat nak turut saya turut di segi hukum. Maka benar ni kalau kita segi Pak Raja ni boleh tak? Tak ada salah. Tak ada dosa segi syarak. Tu. Faham tak? Adapun kalau majlis kita ni kena pakai mayah hajat. Kita kena semayah hajat. Mayah hajat kenapa? Mayah hajat kerana nak selamat umat Islam. Nak uwi kemenangan kepada umat Islam. Nak uwi ada pertolongan kepada umat Islam. Nak uwi jauh bala-bala. Boleh. Ada apa? Mayah hajat lagu tu. Tapi kalau mayah hajat untuk maslahat dunia, untuk maslahat politik, untuk maslahat terkenal. Tu tak sesuai, tak apa, tak dosa. Okey. Satu lagi soalan. Ya, lain soalan Ramzi. Soalan banyak sikit sih. Jawab ada mana tahu mudah. Jawab ada mana tahu mudah. Ya. Mana aja Baik. Soalan Ramzi dulu saya dulu ya. Soalan ni tak ya banyak juga lu tengok ni. Dia. Banyak juga tapi. Kalau jawab tu banyak orang lagi. Okay? Banyak-banyak tak boleh sebut sopo ni.
Ya ada hurai deh. Jadi soalan yang mula tanyanya seperti sebut tadi tu. Sebuah semaya sangi dah. Kita semayanya untuk nak nampak Islam. Tapi kalau semaya juga, semaya hejak juga. Tapi tak say benar Islam. Ada juga tu lagu mana ni? Hok tu cerak dah. Pia-pia tak si Islam, wa imma dia kafir, wa imma dia munafik. Dua tu ya. Dua tu ya, jawab Orang pair yang dia. si Islam ni, wa imma dia tolak sebab Abu Jahal. Nah, munafik tu kafir. Ataupun dia ni Islam, semaya, puasa. Nah, perang. Tapi dia ni, nah, tak si kepada Islam pada batin. Maka yang munafik supaya, nah, Abdullah bin Ubay. Tu jawab pair dia dah tu. Dah. Ha. Waktu kita kata kita nak semai hejak pun, mengata hejak hak saya tak murih lah. Jadi benda hak wajib dah tu kena batal tak boleh lah hejak pun. Ayat dah. Hajak kau apa sangat yang di payah semai hejak tu. Kalau dia payah tu apa hejak ke apa? Sebenarnya hejak minta maya hejak sebenarnya benar cerak dah nyata. Misalnya maya zuhur 4 rakaat, minta nak maya kurang dah. Tak boleh lah kau tu. Tak boleh lagu tu dah. Tu cerak dah. Hak cerak dah hak tu ya. Ramzi ada soalan ke apa? Saya tak tahu tengok level ni. Di hari ni rumah kita ni, rakyat rumah kita ni, nah, dia tak hebat masalah walak dan barak. Kalau nak jelas ni. Kena walak dengan siapa? Walak ni mana kita kena kasih, kita kena tolong, kita kena sokong, kita kena kerjasama, kita kena turut. Tu dia panggil walak. Barak, kita kena tolak, kita kena benci, kita kena lawan, kita kena, nah, tinggal benda tu. Tu dia panggil barak. Maka kita di hari ni walak ke barak. Maka kalau kita hak Islam, kita walak. Orang dah hajat suruh semaya. Orang hajat suruh kita puasa. Orang hajat kita suruh ngaji. Ada orang hajat suruh kita ni, nah, buat amalan. Orang hajat kita suruh metah cara Islam. Mu sokong kita sokong. Mu nak tolong kita tolong. Mu nak kita say. Tu dia panggil walak. Aku nak. Aku nampak. Aku dah minta. Tu dia panggil walak. Lepas tu ni pula dah hajat suruh. Kita ni tinggal Islam. Jangan mengetahui cara Islam. Jangan berjalan hukum cara Islam. Jangan buat amalan. Kita nak ke tak? Kita tak say lah tu. Tu panggil barak. Barak. Nah, barak mana aku? Aku tak say. Tak tangan. Tu. Nah, tu dia panggil walak wa barak. Maka dari ni, siapa hajak mu? Siapa duk suruh mu? Siapa duk perintah kepada mu? Tu dia panggil. Nah, kita kena tahu walak wa barak. Maka Tuhan kata apa? Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya wali kamu dan yang mana muna walak tu. Nah, Allah dan Rasul walladzina amanu. Dan mu kena walak kepada orang beriman. Alladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Orang beriman ni bukan royak dengan mulut saja. Mereka mendirikan sembahyang. Wa yu'tuna zakah. Dan mereka keluarkan zakat. Wahum raki'un. Dan mereka itu sentiasa duk rokok sokmo. Mana duk semaya sokmo. Wa man yatawallallaha wa rasulah. Walladzina amanu. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa ambil Allah, ambil Rasul, ambil orang beriman, buat jadi wali, maka mereka itulah Tuhan akan beri kemenangan kepada mereka. Itu dia panggil wala. Nah, tu. Kemudian, Tuhan murid. Jangan dah turut. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirin. Janganlah orang beriman ambil orang kafir jadi wali. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah kamu ambil orang bukan beriman daripada orang kafir buat jadi wali, tinggal orang beriman. Wa man yaf'al zalik. Siapa ambil orang bukan Islam, bukan beriman, iaitu ambil orang kafir buat jadi wali, falaysa minallahi fi syai'in illa an
antattaqu minhum tuqah. Tuhan tak buat kira apa demo tu. Nah, Tuhan tak buat kira apa demo tu dan Tuhan suruh kita jaga daripadanya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Tuhan kata kamu kena ingat wa ilallahil masir. Kamu satu hari kena kembali kepadaku, kata Allah. Mu nak tinggal Tuhan tak tepi. Nak tinggal Nabi tak tepi. Nak tinggal Quran tak tepi. Nak tinggal hadis tak tepi. Nak tinggal Islam tak tepi. Nak ambil kafir. Nak ambil tagut. Nak ambil Yahudi. Nak ambil Nasara. Nak ambil kuat tak ada agama. Tuhan kata nantilah. Mu akan kelik jumpa aku Isa. Mu temunglah. Tu Tuhan ugut siapa-siapa ambil orang lain daripada Allah dan Rasul dan orang beriman. Lepas tu, Tuhan wayak pula. Qad kanat lakum uswatun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Sesungguhnya pada Rasulullah contoh tauladan. Mesti tengoklah orang lain, mesti tengok Nabi. Nabi mengetah, Nabi jadi pemimpin, Nabi berjalan syariat Islam, Nabi semaya, Nabi puasa, Nabi perang, Nabi dok ngajar orang, Nabi buat semua amalan bajikan dan amalan-amalan kebaikan. Maka dia kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah contoh tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang yang dah harap nak bertemu dengan Tuhan esok dan nak pergi bertemu dengan Tuhan dari akhirat esok. Orang dia hari ni tak saya pakai Islam, tak saya teruk mengetahui Islam ni, orang tak yakin kata ada neraka syurga di akhirat esok. Tu. Tidak payah kata nak hidup hanya atas dunia ni. Nak duduk sedap, nak duduk wisne, nak saya susah. Nah, maka ia gamak dunia ni saja. Padahal dia kata liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang dah harap nak bertemu dengan Tuhan dan nak pergi kepada hari akhirat. Kali ada soalan tanya ni. Mungkin Ya. mu ni dia tanya kata nak mu pertahankan ni dah. Aku wajib nak mu pertahankan bangsa. Pada satu bangsa ni dia mau ni kena beranak di tempat teh ke ataupun dia beranak Mekah. Kalau beranak Mekah dah tanya ni. Beranak kalau warna negeri ni kena klik tahan dak. Tu lagu mana? Nak tahan tanah air ke apa semua ni? Tu. Kita agama Islam Ya. bukan berperang dengan kebangsaan. Kita ni bukan kaumiyah. Nah, bukan dengan puak. Nah, bukan. Man qatala litakuna kalimatallahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Muni nah, perang untuk nak meninggikan agama Allah. Perang kerana Allah, bukan kerana taning, bukan kerana negeri ni, negeri tu tak. Muni nak berjalan hukum syariat Islam. Ni. Nak buat apa kalau kita jadi dan negara Melayu ada cukup supaya negara-negara barat. Ada ngapak judi, ada tempat zina, ada tempat arak, ada tempat segala benda mungkar. Faedah apa kita nak ada negeri kalau tak boleh mengatas cara Islam? Nak apa Bezi? Kalau mau nak lagu tu mungkin tempat-tempat ada di Indonesia, di Malaysia ada berlaku benda tu. Tak ada kena usaha kita kata dah. Mati lagi. Kalau kita nak sekolah tu. Tapi kita tak nak jalan hukum syariat Islam. Nak mengatas cara Nabi. Nak mengatas cara sahabat. Nak sebarkan keadilan di atas kaum mukmin. Nak sebarkan agama Tuhan kepada semua manusia. Tu. Wipai kata situ. Mana tak kata bangsa ni. Tu nak kata li ta'arafu. We tahu kata mu ni bangsa Melayu, ni masuk Taning, ni Melayu Malaysia, ni Melayu Indonesia, ni Melayu Brunei. Maka bila kita tahu kata mu Melayu Taning, maka di rumah kita ni mu dululah mu orang Taning. Malaysia dia dah jauh sikit, Indonesia ke jauh lagi, Brunei ke jauh lagi. Berarti kalau tengok tak ada payah kali. Kalau kita misalnya kalau Yahudi atau tak apa nak Islam nak jalan hukum syariat Islam. Aku tak rasa tipu apa. Aku nak duduk aku ni masa apa dunia ni tak ada gih mana kau dah. Tapi tak ada gerah pun nak buat tu tak boleh ni tak boleh tu tak sekat tu kan. Ikut kita lah kita nak pakai kipas ke. Kita nak pakai ke. Kita nak buat bitu so ke. Nak buat bersikat bitu kayu ke. Bitu cuming ke. Ikut ku mah kau.
Maka Ha. bila kita ni, ada negeri kita nak mengatakan Islam ikut kita. Sebab tu Taliban kata apa? Aku nak mengatakan Islam. Pada dia mau hujung. Taliban ni nak kat tangan ke curi nak. Taliban ni nak orang Tina tak ngaji nak. Taliban ni nak tak sebi orang bukan Islam tak faham dia nak. Kata dah, aku nak mengatakan cara Islam dan nanti tengok lagu mana kau mengata. Tu ya. Maka bila dia nak mengata cara dia, negeri dia, tak ada orang kain nak demo, ikut dia. Supaya mana kita dah ada bergaduh. Orang dah barat, orang agama asing. Demo nak kelanya, demo tak saya semaya, demo nak hidup dah dunia ni ikut dia. Kita tak kata apa. Ha demo. Maka kita pun buat apa kena dah kita ni demo nak murai. Demo nak sekat, demo nak lari, buat apa? Tu pelik tu. Orang panggil kecek dengan akal sama hadis. Tak lojek dah, Ramzi. Aku nak pakai baju, mun suruh aku kelanya, apa? Aku ni ada orang molek, mun kacau aku pening mabuk, apa? Aku nak ngaji, mun aku jadi jahil, apa? Aku gagah ni, sehat, mun aku jadi nyakit, apa? Tu dia panggil, pelik. Wih kita duduk cara kita lah. Ya. Cuba kena. Ni dak ni kalau benar dunia ni nak payah sungguh tengok kalau pakat tak karu Ya nak duk cara dia kita cari kita pakai mun negeri ni dak buat Islam ada nak semaya melawak nak tipu daya. Ayat pendek ya. Dia baca semua. Tiap-tiap malam tarawih. Kuliah ayat kafirun di WT. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Do ya semua. Patung ya tu jadi kata nampak Islam nampak karuk apa pun nampak Islam pakai puyah nak macam karuk dah dia lako apa. Kita tengok betul tu apa demo ni kata dia dak kata dia dak mikir sore kalau dak fikir dunia sebuah ni tu hai buat ni tak ada musik lagi lah Islam buat rekam mula ni tak lagi kata dulu dah mau kata dulu lepas tu baik Islam gitu gini tapi kita orang Islam tu buat apa yang dikurang cidik bukan bodoh ni kurang cidik jadi bodoh dengar apa yang Islam tak ada orang dah Islam tak sahur orang Beji ya buat bukan Islam yang tahu ke dah. Kita kata Nabi duk perang, sahabat duk lawan, dan Nabi ni perang tak berhenti. Umar di masuk umur. 52, siapa umur 62, 10 tahun Nabi kita duk perang. 30, 8 kali Nabi kita perang. Semua tu dah. Orang mati dalam Nabi perang, iaitu 550 orang. Tak tu lah. 550 orang. Tak sampai 1000 orang ni Zee. Apa 1000 ni? Kalau capur pula. Masa Nabi perang tu. Capur dengan orang kafir. Dengan orang Islam. Tak sampai 2000 orang ni. Tu ya. Orang munafik kata Nabi Muhammad. Wahai perang Nabi Muhammad. Tak sampai 2000 orang. Dan di hari ni. Rusia tahu sute bom atas negeri Syria tu. 1 juta orang mati. Saya nak kata apa? Amerika kita tahu di Nagasaki dah. Beratus ribu orang dah tak nak kata apa. Tahu di Hiroshima dengan Nagasaki tu. Tak ada kata apa. Tu nak kata. Buat ni bukan kata apa. Mereka tak reda. Walau tahu. Dia mau tak reda kita duduk sedap, duduk senang, duduk dah. Molek duk juru. Nabi kita ni jahat kepada demo. Nabi kita ni ngarut kepada demo. Nabi kita ni tak molek kepada demo. Berarti kata kita orang Islam ni saya dengar agak tu guru mengajar kita orang Islam kalau kita buat apa-apa kalau orang yang bukan Islam ni masa tu kena dah yang ni buat ni. Masa tak lekis lalu. Kalau orang bukan support kita support Islam kena demo ni back tu masa kena dah kita gini. Duk berasa tak kalau pasal betul turut dia tu tak ada pun dah. Tapi kalau turut Tuhan ni meladah lu gitu gini gitu ada kalau meladah tengok meladah. Tak usah kata banyak main bola ada dah. Kalau kita main bola luar pandok tak ada apa pun. Dah semacik lain pun tak ada kata apa fok kerja bahagia berhang tak ada kata apa. Salah bakal banyak sore kita tegak. Melawak di payah lalu mula nak pendek masa lah mula nak salah nak biarkan lah mula makan apa beragam. Yaknya jadi. Dok murih pun seluar tu. Ada juga lah ni udah tengok pergi jalan ada. Lepas tu Ramzi nak kata apa kali ni kena di Malaysia ni senyap oleh ni.
Kali kena banyak boh. Kena sih. Baru ngaji Dah, hari ni lah ni. kena tak cakap. Baru dengar maklumat hari ni. Kena. Dak nampak dia duduk sedak Cumanya duduk dalam isu dalam pembahasan lagi ni. Nah. Cuma satu lagi soal. Jadi kita ni nak tanya tak ada dah habis apa. Duk kecek hak isu jadi panjang hak saat ni dalam penjelasan. Ya, tapi soalnya tanya nak tanya pun tak tanya sih tanya tu bukan tanya dah. Tapi Tanya. kalau tanya sakut nak sakut nak Ramzi ni. Boleh tanya. Dia katanya bagi Tek Ime yang tidak sanggup nak perjuangan ataupun nak berjalan hukum syariat tu adakah sah dia menjadi wali? Tak menikah semua Tek Ime. Ya semua ya menikah. Lagu mana kali? Sampai kita dak royak orang yang dak dengar ni dah dia turutlah kita dak kecek ni media awal. Ya. Kita ada gitu. Ramzi tak ada bagi tanya kalau Tek Ime tak say dah. Tak say money, tak say apa kita royak apa mati cahit itu. Dia takut dah. Maka bila saya tanya Isak Jaya jawab kata dia takut. Tu jelah. Dia jawab teh sendiri dah. Kita royak dah gitu. Nah, itu soalan ni. Ya. Kalau tu kalau jawab dah, bagi terus jawab tak apa. Ya, kita jawab terus insya-Allah. Terima kasih juga pada soalan dia dah. Kita akan jawab gigi dia dah. Lepas tu Ramzi ada apa lekat dia ni lama ni. Agenda kali. Terima kasih dah. Ya. Sakut punya prinsip dah kembali kepada isi kita kecek malam ni. Berkaitan dengan prinsip ni asyura, al-musawah, kena taat dan juga kena jalan hukum syariat tu nak jalan hukum syariat tu ni sumber dia tu mai daripada Quran, hadis, qiyas dan juga ijma' ulama. Dah. Lepas tu kalau royak ni nak ijma' benar hak ulama dulu ijma' dah tu tak leh. Sebab dia sudah ijma' dah. Malaikat jadi isu baru, jadi benda baru. Tu dalam hak ijma' ni, mau kita ni misal dalam edah mau kita. Dengar ni kali ni nampak senyap. Dengar. Ya, dengar. Saya takut tipu saya beragai pun semua. Tak nak beragai. Malam ni tak nak beragai tu buka bebas buat kita. Insya-Allah. Ya Ramzi. Jadi berkaitan dengan hak ijma' ijma' ulama ni. Lepas tu kalau nak tanya sikit dalam mau kita di sini ni ijma' ulama mungkin hak kita tahu dan juga kemungkinan tu kita tak tahu pun ada. Supaya kerja hak pasang demo kata dan duk kerja gapo ni? Kata saya ni duk kerja salahnya undang-undang sia. Salahnya undang-undang negara sekarang ni. Tapi tidak salahnya undang-undang syariat. Lafal-lafal lagu ni bagi pendapat ulama tu nampak aku mana? Sepertinya kita kata nego barang hak Malaysia. Ataupun rokok lah tak dah. Rokok hak tak ada bayar cukai negara. Kalau jual tak ada bayar cukai tu salah dengan undang-undang negara. Sekarang ada ni. Itu negara Malaysia misalnya kita duduk kita. Tetapi dia tidak salah dengan undang-undang syariat. Bagi pendapat orang kata rokok tu harus boleh hisap. Atau satu lagi berkaitan dengan ambil barang Malaysia mari jual sama kita dengan tidak bayar cukai. Benda tu benda halal, boleh makan, boleh apa ni. Tapi di segi negara tu tak bayar cukai salah pada hukum negara. Tapi hukum syariat barang benda halal boleh tu. Bagi pendapat kita ni boleh tak untuk nak teruskan kerja-kerja sebegini. Kena kali. Pasal faham nak kira guna. Jadi nak baik nak Ramzi nak ni. Pendek. Ya masalah. Ya kerja hak pasang undang-undang tu tak benar tapi ada pasang boleh bayar di bawah meja. Boleh duk buat kerja. Tapi di dalam undang-undang tak benar. Tapi kerja tu tak ada salah dengan undang-undang, tak ada orang lain apa panggil nego orang dijual kot demo tu bukan rupa tu kalau jual kot demo jual orang ni untuk demo buat jadi soheni zina ke apa okey hak tu jelas agama kita larang.
Tapi mari kita benda-benda kita buat nego, misalnya ambil barang Malaysia. Dah, mari jual di mari kita, ambil minyak Malaysia, ambil jual mari kita ni. Jadi kena. Dah, di So, segi ya, ada ni, Zee. Sampai tu, kalau suka parti, kalau wajah. Kalau kata, wa ati'ullah wa ati'ul rasulah wa ulil amri minkum. Hak dosa ni kalau kita langgar ulil amri daripada kalangan orang Islam. Dosa. Adapun kalau dah ulil amri bukan daripada kalangan orang Islam, dia tak ada sakut dosa, dia tak dosa dalam bak maslahat, bak politik, bak panah-panah, bak cari makan pun dia tak oyak tu lah. Ya. Kalau tak ada sakut pun orang ngah fiqh ni, ngah hukum Ya. Islam ni. Dia sakut ngah Indonesia lah. Karena kalau dia igak mu tahu. syariat ni lucu dengan syariat lucu. Dalam hal hukum. Jadi dalam hal hukum tu you duk bayar bawah meja ke apa tu boleh sah bagi pendapat di segi syariat. Tak ada apa bukan kata Islam. Dah Beres. Ya. Beres. Ya. bukan masalah orang boleh lagu aku lah. Orang boleh mungkin kat orang si. Cuma kita ni kalau Bukan. mereka dia ni dia hajar Allah bawah meja. Oh. Nayuk besar dah. Dia nayuk besar suk siapa materi. Dia sistem rasuah ni tak ada ya negeri sedia ni. Orang tahu tapi tak ada biar ya. Nah. Ya. Orang panggil ijma' sukuti. Ijma' kat senyap-senyap. Jumak nyanyi cukup tak ada kecap. Aduh. Ni kalimah Arab betul. Kalau dah bukan kata lagi tak ada yang kena ni. Jumak nyanyi ni. Itulah ulama. Dia ada ijma' sukuti. Mana apa ijma' sukuti? Ulama tak ada biar kata apa. Bila seorang tu pergi buat, masa tu tak ada biar kata apa. Maka dia panggil ijma' sukuti. Bakat ijma' nampak belakang kita dia tak biar nanti apa. Ya. Berarti teklek humi mula, teklek mula. Berarti terus kita nak pergi ni buat satu nak mengetahui suka tu masalah kita. Makna tempat kan kita nak pergi besar tak leh pergi kali. Dah kita cari pun Islam tak ada lagi dah. Boleh ambil kita tu. Ada kedai majlis okey kita ada dah. Tapi kita nak urus betul belajar lah tu. Dalam keluarga kita boleh hakal ke pak perkara ni. Ada kias. Taat bak tanggungjawab. Tanggungjawab lah situ. Benda berjelas situ. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu adalah bertanggungjawab. Mana apa tanggungjawab? Nanti jawab dapat Tuhan esok. Ya. Tanggungjawab. Lalu tu warrajlu ra'in fi ahli baitih. Orang lelaki ataupun ayah dan suami iaitu dia kena tanggungjawab ahli rumah tangga dia. Ya. Wal mar'atu ra'iyatan fi baiti zawjiha. Dan isteri tanggungjawab dalam rumah tangga dan lelaki dia, kena peka anak dia. Nah, imam tanggungjawab atas nama amun sejik dia. Maka naik ni tiap-tiap orang ni ada tanggungjawab. Maka Tuhan nak tanya buat neng, kena mu tak kerak dah. Kerak tangan orang curi. Kerana bukan tanggungjawab mong. Lepas tu jangan tanggungjawab pemimpin. Nah, kena mu tak rejek orang berzina, tak rotel orang berzina. Lepas tu tanggungjawab pemimpin tak ada pun kita. Tapi Tuhan tanya, kena mu tak ajar anak mu semaya. Kena mu tak suruh bini mu tutup aurat. Kena mu tak jaga bini mu daripada perkara-perkara maksiat. Tu. Orang panggil Tuhan akan tanya di tanggungjawab tu. Okey. Jelas, bagus. Untuk soal yang terakhir, mungkin sekarang je pukul apa je ni? Boleh ke soalan satu soal untuk katuk pada malam ni. Jenis 9.32 dah. Kerana kita pun nak berehat kat kualitas mengajar dah ini pun. Dan kita pun satu soalan lagi Ramzi. Hukum untuk ada negara dalam pandangan Islam ni hukum ke apa kali? Apakah hukum bernegara di dalam pandangan Islam? Hukum bernegara dalam pandangan Islam. Ya. Wajib. Wajib ke home ni? Wajib. Wajibun. Apa wajib? Kerana ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kaedah ulama letak. Benar hak tak dah.
Tak boleh buat benda wajib malaikat dengan dia, maka benda tu adalah wajib. Quran ada ayat, we ada negara Islam. Hadis Nabi ada ayat, we ada negara Islam. Tapi Quran suruh royak mengetah cara Islam. Hadis Nabi royak kena mengetah cara Islam. Maka nak mengetah Islam ni kalau tak ada negeri nak dan nak mengetah ke mana? Maka ulama tu ambil kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Benar-benar yang tak sepenuh perkara wajib malaikat dengan dia, maka benar tu adalah wajib. Maka Namzi tanya, negara Islam tu dah apakah hukum dia? Wajib. Kerana kita nak menjalankan syariat Islam, kena ada negara Islam. Mana waktu pun, mana waktu pun, waktu pun tak ada saran ni, waktu mana dah ada sakar, ada apa cukup ni, waktu ada darah. Ada saran dulu. Sebab kita semaya subuh. Nah, kita semaya subuh, wajib. Tapi Z ni, tak bangun subuh, mereka kena koci je. Maka, asal koci je tu benar haram. Nah, kalau kita nak bangun makan sahur, ya disunat. Tapi kalau Z tak bangun subuh, kalau tak koci je, maka koci je tu wajib kena Z koci tiap-tiap malam. Nah, kau luah dah, kau luah dah. Ya. Nyata. Nyata adalah EP yang 3, Dar ataupun negara dalam pandangan Islam. Dalam komen ada soalan lagi untuk kita bicara secara soalan ni kadang-kadang tu terima kasih juga kepada Ismail Dewani dia jawab bela-bela dalam live kita. Terima kasih dia dah. Kolek kita ni dah. Muda sekolah kita ni dia jawab juga dalam live kita dah. Kita tak ada nak jawab tu dia mau tanya ni pasal Arab tu dia jawab bisa dah. Pasal hukum maqasid dia dah jawab ni. Jadi alhamdulillah agak kolek ni bersama dengan kita duduk dalam untuk dia jawab dalam saudara-saudara itu tanya. Terima kasih kolek tu dah. Ya. Okey, untuk terakhir kita kolej royak gapo nak internet terakhir bagi malam ni. Sebab ni tu banyak soalan kita tanya duk bincang. Kerana soalan gapo ni daripada kalangan rakyat-rakyat, kalangan pemimpin, kalangan imam-imam dan bertanya dan juga kita soalan ni mari bahas, mari kecek diskusi dalam ruangan kita malam ni. Jadi alhamdulillah terima kasih supaya meluaskan dan juga membukakan minat dan juga menjelaskan apa sahaja yang masih lagi disoalkan di dalam hati kita masing-masing. Untuk akhirnya kali ada pesan terakhir bagi malam ni, insyaAllah kali depan ni kita akan nak kecek berkaitan dengan Ramadan. Okey. Jadi pesan terakhir, kali ni wasiat kepada semua orang dengar ni, kita wajib kena kembali kepada Quran dan hadis. Tak usah dok yang diwawi. Bila mukemah Quran, bila mukemah hadis, kita bukan dok kecek tak kira dah. Yang kedua, kita wajib kena kaji benar-benar baru yang ada di kalangan manusia. Isu semasa baru ni, masalah-masalah baru, benar-benar hak manusia perlu. Pandailah kita ni dok kecek benar-benar hak zaman dulu tu. Demo dia hari ni dah nak kecek benar dah nak mengetah cara Islam, nak mengetah dengan sendiri, menuntut hak rakyat sendiri, nak tunjuk identiti kita dah. Nak dunia ni kenal kita apa kita, nak bakit kebudayaan. Wiadi dah tengok orang dah nak gapo. Jangan kita jadi dah orang jumut tak bergerak duk duk tak tular tu. Maka kita ni panggil orang duk kecah Islam tapi tak ada dengan semasa. Yang ketiga, tiap-tiap kerjaan kita kuat, jangan wiadi pecah belah. Usahalah wiadi satu. Wiadi bagi saya satu. Kerana kita yang dah terik dulu, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Kalau perang pun Tuhan nak kita baris jadi satu. Padahal kerjaan lain, orang ni kena lari, kena lik, kena susah, kena mati, kena apa. Tuhan suruh baris betul juga. Maka kita ni dalam semaya kita baris betul dalam tiap-tiap kerja kita ni kena satu dalam sah umat Islam kita ni. Yang keempat, kita kena tanam sifat walak dan barak wirti molek. Bila kita nak kasih, bila kita nak turut, bila kita nak sokong, bila kita ni nak pakai benar-benar tu. Kalau orang tu
wali kita. Siapa? Allah dan Rasul dan orang beriman. Dan barak, bila kita nak tolak, bila kita nak lawan, bila kita nak tinggal, iaitu lain daripada Allah dan Rasul dan orang beriman. Maka waktu kita barak. Tak sih? Tu. Begitu molek bak walak dan barak. Yang terakhir, wajib kita ni kena, orang panggil apa? Belawai, netek, serangan. Benar-benar wiyadi Islam ni keliru. Sebab Ramzi dah, Beji ni, seolah-olah kata, oyak benar-benar orang dah tiket Islam. Oyak kata lagu tu, Islam, lagu ni, Islam. Kita reti tahu lagu mana nak jawab. Orang nak kata Islam kita ganah, Islam kita ni nak, wak nyanyi ke orang, Islam kita suka perat, Islam kita ni. Padahal benar ni tak ada payah kali jelas. Maka kita usahawi boleh rak benar-benar tu dan kita boleh didikkan umat kita ni dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi contoh teladan pelita dalam kita nak suluh dalam hidup kita. Itulah sebagai pesanan kholi kepada peminat kita dan orang tengok malam ni untuk masa depan lagi. Ya, terima kasih dah. Kau fikir Ramzi dah. Terima kasih orang tengok kurang 400 orang lah ni kalau terima kasih semua peminat yang ikut serta dalam ruangan kita. Dah. Agak terjam ni masa apa 9:40 minit kita lanjut sikit malam ni dah. Lepas tu kita masuk lama sikit dan minta maaf kepada peminat kita. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan pula kalau tak usul gapo tahwid peluang kita insyaAllah kali dah. Maka tak nak sipu gapo dah. Masa apa Ramzi ada gapo saya tak ada apa dah ni. Okey, kalau tak ada gapo, terima kasih kepada Kholi dan juga terima kasih kepada Beji. Dan minta maaf jika silap salah terkasar sedang penonton duduk dengar di rumah masing-masing. Dan insya-Allah maklumat isi kandungnya yang kita baca hari ni boleh kita kecek di kedai kopi, boleh kita kecek dengan saudara ahli keluarga supaya meluaskan maklumat dan juga isu-isu pengetahuan berkaitan dengan hal negara mengikut pandangan Islam ataupun perspektif Islam. Maka saya bertiga Khalillah Beji kita minta undur diri dulu sekali saja. Akhir kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.